الله وبركاته. إلى حد النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وأصحابه والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى أرواح الشيخ الإمام الحافظ الذهبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صيبا نافعا، أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. اللهم صل الإسلام والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمن آمين. أما بعد، الحمد لله wa syukurillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan izinnya, dengan nikmatnya. Pada malam ini Allah Ta'ala pilih kita di antara umat-umat Nabi SAW yang masih lagi dapat istiqamah dalam majlis ilmu. Sedar tidak sedar, hari ini ibu-ibu ayah-ayah kita dah masuk pada hari yang ke-7 dalam bulan Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Seminggu berlalu kita tinggalkan bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal telah berlalu seminggu. Hari ini kita ada dalam bulan Rabiul Akhir, bermakna Allah Ta'ala masih nak kita hidup lagi dalam bulan ini. Tidak ada yang lain, kata ulama. Allah Ta'ala nak kita fokuskan terus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang cerdik pandai, Allah Ta'ala bagi kurniaan umur kepadanya, dan dia yakin bukan semua orang yang bersama dengan dia umur yang sama yang masih hidup, bahkan masih telah pun ramai yang telah pergi. Jadi kita yang hidup ni satu perkara, kata ulama, Allah Ta'ala nak kita ni fokus terus pada Allah Ta'ala. Macam mana kita tengok orang yang kelang kabut, berpusu-pusu ramai, kebut nak masuk ke panggung wayang, masuk pada cerahnya sampai dalam ke jadi gelap. Lepas jadi gelap, naiklah kaca tu, cermin TV tu yang besar tu pun nyala. Tak ada siapa yang kalih kiri kanan kecuali tengok di depan. Pasal bayar duit, pasal dia tahu dia bayar duit nilai tiket tu, dia fokus sejam setengah, 2 jam. Macam tu kata ulama, Allah bagi umur kat kita ni, bermakna Allah nak kita fokus lebih lagi pada tu, supaya kita tak mati luar daripada redha Allah, supaya kita mati tak luar daripada kita ni Islam.
Waktu kita berdoa, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita minta kekal kita mati ni, iman kita ni duk kekal. Kita minta Islam, agama kita ni kekal waktu mati. Kita minta mati hak baik-baik, dan kita tak mau wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Tak mau mati dalam mati yang jahat, mati yang tak elok. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan juga kita bersama walaupun jarak kita jauh. Tetapi COVID ini bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak teruskan ibadat pada Allah. Walaupun perjalanan penuh ujian, saya tak tahulah pula hari ini nak jadi cerita hujan tengah jalan. Saya keluar lambat naik motor. Alhamdulillah, hujan ni start dari Juru sampai Bukit Api. Allah Ta'ala pilih boleh duduk juga. Saya duk ingat tadi, aku ni lagi masuk berita TV3, jatuh atas highway. Pasal nak cepat nak sampai tu, duk doa ke Allah bagi elok. Allah Ta'ala kata tak apa, niat baik kata ulama ni, Allah Ta'ala bagi sampai. Kalaulah saya ubah tadi niat jahat, saya takut. Saya tadi reda dah, andai kata inilah malam aku reda. Tapi Allah Ta'ala kata, hang teruskan lagi buat kerja dakwah. Allahu Akbar. Jadi Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita teruskan pengajian sambungan dalam kitab Al-Kabair, yakni kitab dosa-dosa besar. Kita masuk pada halaman yang ke-8, bab pertama, yakni dosa menyekutukan Allah ataupun dosa syirik kepada Allah. Banyak makna yang kita boleh sebut nak syirik ni bahasa Arab. Seperti mana anak Luqmanul Hakim, dia beritahu ke anak dia, jangan sampai sekali-kali kamu syirik. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik pada Allah Ta'ala ni zalim yang maksam. Inilah bab pertama kita, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-imam al-hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala fi kitabih, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Nampak dah muka surat yang mana ada kitab tu, muka surat 8. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, dosa satu menyekutukan Allah. Dosa besar ni lah. Yang pertama sekali, duk tang ranking pertama, syirik pada Allah. Adapun dosa yang paling besar, tak ada hak lebih besar kecuali hak ni, adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menyekutukan ni dalam tafsiran ada menyatakan boleh menyamakan, menduakan, menyarikatkan, menyamakan. Maksud dia itu contoh dalam nisbut yang pertamanya, dalamnya ada dua macam. Yang pertama iaitu mempersamakan sesuatu dengan Allah serta menyembah selain Allah. Dia kata hebatnya kawan tu sama macam Allah. Sama, sebut perkataan sama ni, serupa ni tak boleh lah. Allah larang dalam Quran, laisa kamithlihi syai'. Nah, sekali-kali yang Allah Ta'ala sebut ni laisa kamithlihi syai', tidak boleh menyerupai, menyamakan Allah sekali-kali dengan sesuatu pun. Nak sama dengan Nabi tak boleh. Nah, kalau tak ada lah kisah waktu mana Nabi wafat, Sayyidina Umar tak percaya, tak terima. Sayyidina Umar sayang sungguh kat Nabi lah. Bila Nabi wafat saja, orang lain bagi tahu kata Nabi wafat, dia marah. Apa jangan duk cakap Nabi wafat, jaga apa. Mai Sayyidina Umar kata, wahai Umar, mai Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Umar,
Sesungguhnya Muhammad itu faqad mata, mati. Walakin Allah, kan tetapi Allah Ta'ala tu kekal. Yang kekal itu Allah. Jika kamu taat pada Allah, Allah tu kekal. Taat pada Nabi, Nabi tu sampai masa Allah ambil. Itu nama dia makhluk. Cuma kita tak boleh kata Nabi ni lemah pula. Nabi pula pilihan Allah. Dalam banyak-banyak makhluk disebut dia ini utusan. Nak penyambung antara Allah dengan manusia ni tak boleh direct. Allah bagi Nabi, utus Nabi untuk kita ikut bagi elok. Start dari pagi hari lagi bangkit tidur sampai nak malam Nabi ajak belakang. Lidah nak buat apa, tangan kaki nak buat apa, bangkit tidur baca apa, pas makan kata apa, waktu makan belahak apa bunyi, Nabi ajak belakang. Tapi hak tu orang tak kenal hari ni lah. Orang tak apa suka. Allahu Akbar. Bila orang tak suka kat Nabi, habislah jalan kita, habislah. Serupa tak suka kat Allah Ta'ala. Banyak orang hari ni tak mau ikut Nabi. Dia berasa Nabi tu lagu adik dia juga Muhammad, macam lagu manusia lain. Tak boleh. Nabi ni tak boleh serupa lagu makhluk lain. Ya betul lah dia manusia juga, tapi dia pilihan Allah, dijamin syurga, terpelihara dosa. Kita tak ada siapa jamin lagi nama kita duduk dalam syurga apa, tak ada. Kita pula tak ada siapa jamin terlepas dari buat dosa pun tak ada. Tak ada, kita ni hamba yang dosa. Tidak ada cara yang lain. Disebutkan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam tu berdosa. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang dosa tu taubat ke Allah Ta'ala. Ni kita bicara bab dosa besar ni, kena taubat lah nah. Maka disebutkan misalannya. Nah, ni contoh. Syekh kita sebut, kata musannif, misalannya menyembah kepada batu-batu. Dia bina batu bagi elok macam berhala. Itu senang faham lah nak berhala. Berhala tu bagi lawa-lawa, dia make up bagi comel-comel pula. Dia duk pergi sembah pagi hari, sembah petang hari, sembah malam hari. Tak kira lah. Dibuat dari batu. Ataupun kita lah ni pun ada juga orang duk percaya kat batu lebih. Buh batu di jari. Kan? Hang pakai yang ni, hang terlepas dari seksa dunia. Tu dia. Batu apa tak tahulah, macam orang duk gila batu cincin lah nak. Batu akik lah, batu apa tak tahu lah, nama macam-macam. Ada orang dia lagi ganas lagi, dia buat tali seketut, sekali panjang aku tu dia ikat pun batu seketut. Orang kata batu bah, ni batu ni hang jangan buat main. Aku tinggal dia, habis aku. Serupa tu lah. Dia tak katalah dia pergi sembah tunduk tangan lagu tu tak, tapi dia percaya. Bahasa mudah dia percaya dengan batu. Ataupun pohon-pohon, pokok-pokok. Orang nak percaya apa? Kayu kokka, contohan. Dia boleh pakai, tapi jangan kata ni kalau kita tinggal dalam hidup kita neraka ni. Contohlah. Pakai hak ni keluarga bahagia, pakai hak ni anak ramai. Ni dak belaka. Contoh. Ada banyak orang dia buh gantung kat depan rumah ketui ni kayu apa ni? Kayu ni jangan pegang, bahaya ni. Duk murah lah ni, duk kaya dengan kayu ni. Dia duk sangka, contoh dia bagi tu. Ada pun ada yang menyembah matahari. Ada manusia yang sembah matahari. Ada yang sembah bulan. Kan kita dengar kisah macam mana Nabi Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam, waktu dia duduk dengan pak dia ni, dia jadi blur. Kita kata mudah blur lah. Pak aku tukang buat berhala. Lepas tu orang dah sembah Tuhan yang Tuhan ngaku Tuhan apa aku buat. Betul ke Tuhan aku ni kena buat. Dia duduk satu tempat lapang, tengok mai malam. Allah cantik bulan, celah-celah bulan pula mai bintang. Bulan tak kekal, bintang lawa lagi. Mai pula matahari, pening kepala. Lah kali fikir Nabi Ibrahim, dalam tiga benda ni pasti ada yang cipta dia. Hak ni hak sebenar. Maka ada orang yang sembah bulan,
menyembah dan menyembah kepada Nabi. Disebut dalam ni sembah Nabi pun tak boleh. Pi di maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk pi sembah. Wahai Nabi, aku menyembahmu, menyembah, tak ada. Nabi ni kita nak ambil keberkatannya. Bukan kita pi mengaku, wahai Nabi, wahai Rasulullah, bangunlah, kami duduk hari ni susah banyak ni, kalau kau tak bantu, siapa nak bantu lagi? Lupa ke Allah Ta'ala. Contoh. Dan orang yang mulia, orang mulia ni siapa dia? Para salafus salih, awliya, ulama, para syuhada kan. Kita tengok di tempat kita ni banyak, di Malaysia kita pun banyak ulama-ulama, tutu guru lama, arwah-arwah banyak nah. Saya teringat Tok Guru ni hebat tak hebat dia meninggal. Ada orang boleh kaya. Boleh fikir. Pi sekali tu di Pulau Melaka nak ziarah makam Tok Guru Ni Aziz. Ada orang jual aiskrim. Mai bah ada aiskrim. Kaya kawan tu. Mai kalau hari tu musim muktamar ke, musim ada fastakim belah nu ke, bah menerai pakat mai dia kering. Dia masuk RM5, RM2. Aiskrim mana murah-murah, mahal belaka. Hak kita beli RM1 je dia RM2. Hak kita beli 2 dia 3. Untung confirm RM1 kat atas dah. Nak sebut tu, ulama ni hidup guna, mati pun pakai orang ambil kesempatan. Tuan-tuan tengok macam ulama tu karang-karang kitab belaka. Yang karang kitab dulu ulama Imam Az-Zahabi, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i kan. Lah ni siapa yang senang? Penerbit. Dia terbit kertas lawa keras sikit je mai. Buat bagi cantik sikit, bunga-bunga sikit, bubuh penanda sikit satu, orang tu tahu kitab ni lawa. Berapa ni? 50. Oi. Hak kawan saya buat tu tak ada langsung dia kot nak bagi kat dia keluarga dia kan, tak ada. Kata ulama tu. Mereka boleh bagi kat kita ni kemuliaan. Tapi takat tu saja kita nak ambil karamah, kemuliaan, keberkatan yang Allah bagi kat mereka ni, moga ada kat kita juga. Orang sebut tentang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak boleh sampai menyembah. Ataupun sembah juga disebutkan orang yang berkuasa. Orang mulia tuan-tuan ibu-ibu kan, contoh macam sahabat Nabi semua mulia. Kalau ibu-ibu memang tak boleh pergi masuk kat perkuburan Baqi' tu kan, tapi orang lelaki boleh masuk. Kubur sahabat Sayyidina Uthman ke semua tak bang. Kita bakat tak tahu lagu tu, nak pergi tanya Pak Arak tu, makam Sayyidina Uthman, dia buat tak tahu. Dia tak mahu abang, takut bila tahu nanti macam kata nak pakat pi kubur Nabi mujak dalam pagar. Mau tak duduk dalam pagar pi tak tahulah pakat ambil hasiak tu sikit pegang. Usung batu balik. Sepon ni atas kubur Nabi ni. Ada pegang apa tu? Aku jumpa rumput seketui pegang awak balik apa. Waktu tak habaq Melaka tu pi tang tu, jadi kita pakai doa Melaka lah. Cuma orang habaq tu kawasan tu ada Sayyidina Anas ibn Malik. Habaq kawasan dia. Dia tak tulis kalau buh nama lagu tempat kita ya. Pakat duk terekam tang tu. Pak Arab je nak halau. Nak contoh lagi disebutkan orang yang berkuasa. Mungkin dia pernah berkuasa pada satu ketika. Kita suka kat dia, kita sembah dia. Tak boleh. Sebab tu manusia ni tuan-tuan jangan duk sembah lah kat mereka. Kuasa mereka ada pun sat sangat. Allah boleh ambil. Contoh saya ambil mudah je. Seseorang yang berjawatan tu, kalau ikut kita punya contoh jawatan masjid, 2 tahun sekali mesyuarat agung. Contoh tu masjid. Kalau kata main hak kita punya kerajaan 5 tahun sekali. Kadang tu tak sampai 2 tahun hak masjid tu dia mati dulu. Habis jawatan dia lah. Hak 5 tahun tak dan sampai 5 tahun nak tukar hak lain tak dan. Dia mati awal lagi. Maksud dia jawatan dia tu terlepas. Tak boleh sembah orang berkuasa ni. Habis lagu tu saja. Allahu Akbar. Saya teringat sungguh waktu ziarah Tok Guru baru ni, Tok Guru Haji Yusuf Tobiak Bendang. Allahu Akbar. Umur 80 lebih dah. Dia cerita rumah saya ni macam-macam orang mari duk alik Tobiak sana nah. Cakap Bendang alik gitulah nah. Bunyi alam baling tak baling sikit tu. Dia kata orang hak kerajaan pun mari
orang biasa macam orang-orang biasa pun ramai mari. Hak kerajaan ni hak saya tak faham, ada kuasa ni dia kata mari nak bagi jawatan. Kat dia lah nak. Dia tu guru, alim. Amalan cukup hebat, tak tinggal semayang malam. Allahu Akbar. Dia kata mai orang ni nak bagi jawatan ni, mai yang ni nak bagi jawatan ni, mai yang ni nak bagi jawatan ni. Dia kata jawatan ni untuk apa untuk aku ni? Tak ada pakai. Dia kata aku tak mau. Allahu Akbar. Saya kalau sebut tak ni, tapi tak live tak apa nak. Saya dia tanyalah dalam ramai-ramai kami tu, celah tu seorang tanya, Tok Guru, ada tak mari orang ni bekas MB Kedah mari dah? Pak dia bekas PM mari dah. Oh, dia tak boleh mari rumahku, kata orang zalim tak boleh mari. Allahu Akbar. Kata Tok Guru tu, Tok Guru tak suka orang yang zalim. Maksud zalim ni apa? Dia Islam tapi dia lawan Islam. Zalim lah tu. Dia tak tolong Islam. Dia piduk balik orang tak Islam. Duk berjatuh tu Tok Guru alim ulama. Dia kata orang zalim. Duk tak boleh nak mari rumah aku tak bagi. Mau marilah bawa polis pun aku tak bagi mari rumah aku. Puak-puak ni mari buat apa? Mari nak minta nasihat. Dia kata aku tak boleh jumpa orang aku ni. Kita tanya pula tu hak seorang lagi tu. Hak seorang lagi tu ada kalut dari dulu sampai lah kelebang kelak mai ada kalut pula. Oh dia kata hak tu pelik sikit dia kata. Takat pendang ya dia kata mari rumah aku tak boleh. Cara cakap dia tunduk aku tu lah. Dia kata hak kita ni duk zikir, duk beratik la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia ulang hak tu. Pas ke dia ni duk Perdana Menteri pegang tasbih la ilaha illallah. Saya tak sebut nama, saya rasa semua faham lah kau ni Tok Guru ni. Allah bagi depa nampak hak mana hak betul, hak mana tak betul. Lepas tu orang kuasa ni takat tu ya, dia boleh dapat kuasa ni kena ingat siapa-siapa pun ada kuasa. Dia pun nak sedang dan kita tak boleh sembah kuasa tu. Dia nak jadi Perdana Menteri jadi tak payah duk taat kat dia sangat noh. Hak patut dia taat. Hak tak patut tak payah dah. Dan disebutkan juga menyembah bintang, malaikat atau raja. Atau menyembah binatang. Binatang pun ada juga. Buh tongkat nampak, tanduk rusa rumah tu. Lepas sebelum keluar tu taat dengan dia lu. Apa siapa ni? Oh saya kalau lalu tak angguk ada duk keluar tak kisah. Orang boleh angguk dulu. Angguk dulu siapa? Kan ada pasal ada tanduk rusa, tanduk apa? Seladang buat. Dia sembah buat apa? Maka kata disebutkan lagi atau yang selain dari semua tu. Barang-barang pun tak boleh. Maka itulah syirik yang dikategorikan sebagai dosa yang paling besar, yang tidak terampun lagi. Allah buat dosa Allah tak ampun lah. Kita buat silap dengan manusia seorang ni, kita pergi minta maaf, dia tak mau maaf. Melengung kita ni, aduh siapa tak mau maaf kat aku ni. Seorang anak buat silap kat ayah, pergi minta maaf, ayah buat tak tahu. Oh anak tu tak senang duk pergi kat mak. Mak siapa dengan ayah ni tak maaf kat cik ni. Hapilah mai kat ayah. Hampir je jauh. Tak maaf kita terasa hati ya Allah. Tu manusia lah. Ni tambah-tambah kita buat dosa dengan Allah Ta'ala ni, maka dosa ni tak terampun. Hang kalau mati kekal syirik macam tu, hang kekal duk menduakan Allah, hang kekal menyarikatkan Allah, hang kekal menyamakan Allah, hang tak ada benda lain ni. Kaya kawan tu macam kaya Allah, hebat kawan tu macam hebat Allah. Sama ni mati tengah-tengah tu, tak diampun dosanya. Allahu Akbar. Jadi jalan dia mati-mati saja dalam kubur sekali kena ada. Sebelum masuk kubur lagi, kubur ni duk bicara dah. Wahai fulan, la ahlan, la ahlan, la wasahlan. Tak ada selamat datang untuk hang ni. Hang masuk nanti kubur ni dia cakap, aku akan himpit serapat-rapatnya. Allahu Akbar. Pernah dengar kisah seorang sahabat Nabi, ya Allahu Akbar, mati mulia. Seorang sahabat Nabi ni mati dia mulia. Waktu muda. Nama dia Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh.
Orang Madinah, asal Madinah. Nabi duduk di Mekah, dia duduk Madinah awal-awal tu. Sa'ad bin Mu'adh. Sebelum Nabi hijrah dari Mekah mai Madinah ni Sa'ad bin Mu'adh ni duk ulang alik pergi jumpa Nabi. Mailah hijrah, pakat duk tunggu tu. Mailah pakat duk tunggu ni. Kan? Macam kita lah, tengok kereta tak sampai lagi, motor tak sampai, telefon lah nak. Contoh. Kan? Tu dengar kata nak hijrah Nabi ni, tapi tak main-main lagi. Seruan tak sampai betul lagi. Peace ulang ni, Mu'adh Sa'ad dan Sa'ad bin Mu'adh ni dia ulang pi. Sampailah Nabi hijrah ke Madinah. Seronok dia ni. Dan orang kata macam kepala tekong lah nak. Pergi jumpa main-main. Rasulullah sampai. Seronok lah. Pasal dia ni dia pergi jumpa Nabi. Bayangkan, orang Madinah tak jumpa Nabi lagi. Dia pergi jumpa Nabi di Mekah. Wafat dia umur 35 tahun. Muda. Hak ni yang kita dah dengar kisah lalu nah. Waktu dia wafat, solat jenazah dia yang turut bersama-sama solat jenazah ke atas Sa'ad bin Mu'adh ini seramai 70,000 para malaikat turut bersama. Allahu Akbar. Sedih. Maksudnya para sahabat, para malaikat pun turut menumpang rasa sedih. Pilunya meninggal seorang yang nama Sa'ad bin Mu'adh. Kalau kita dengar tengok kisah yang mana pernah diceritakan oleh Nabi, seorang sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Mu'adh ni masuk dalam kubur saja, disebutkan kubur juga himpitkan Sa'ad bin Mu'adh. Seperti mana disebutkan, tulang-tulang dia ni jadi rapat gini. Ketika Nabi nampak Sa'ad kubur himpitkan Sa'ad bin Mu'adh ni, Nabi menyebut Allahu Akbar. Kubur langsung lepaskan balik. Nak sebut sahabat yang mulia pun ada peristiwa himpitan kubur. Kita wallahu a'lam macam mana. Tak ada siapa nak takbir kat kita kat kubur mana. Hak tukang takbir pun saya teringat seorang. Ada anak cikgu cikgu apa Adi tu? Cikgu Zaidi. Anak dia ni orang panggil lajnah takbir pusat. Seorang ni Allah bagi dia. Dia duduk tak mananya takbir. Allah ambil nyawa dia dah. Nak sebut tak ada siapa nak takbir kat kita ni. Tapi Rasulullah tengok Sa'ad bin Mu'adh pun kena himpit. Maknanya semulia-mulia sahabat pun ada juga rasa kita ni wallahu a'lam macam mana lagi perjalanan hidup kita. Ada tak kita ni nak diselamatkan? Kecuali dengan amalan yang kita duk cari amalan kita ni. Lah ni tugas kita ni duk cari amalan bagi elok, amalan bagi elok. Jangan amalan riak, jangan amalan takbur, jangan amalan ujub, jangan amalan doa, duk sangka buruk ke orang, dengki, hasad dengki, habis. Semayang 40 rakaat pun pergi cerita ke orang dengan rasa gembira riak, habis apuih lagu tu ya. Faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah, kemudian dijadikan pada amalan mereka ini haba'an, ditiup macam tu saja, habis semua. Duk buat Allah siang malam, kita duk ulun, kita nak kena jaga sungguh. Sa'ad bin Mu'adh ni, ibu-ibu ayah dirahmati Allah, saat dia wafat bergoncang arasy Allah Subhanahu wa taala. Ni hebat nak. Subhanallah. Jadi kita ni takut juga macam mana perjalanan nanti kalau mati tidak diampunkan dosa Allah. Sebab tu kita selalu duduk taubat minta ampun, ya Allah. Andai kata kau nak ambil nyawa aku, ya Allah, kau ampunkanlah dosa aku dulu, bersihkanlah dosa aku dulu, cucilah dosa aku, ya Allah, barulah kau angkat aku, ya Allah. Kita kalau boleh nak mati ni, amalan belum tentu terima, tapi paling tidak dosa tak ada langsung. Nanti timbang berat ni nak. Timbang duduk ke mana? Dosa tak ada, dalam dosa tak ada pun kita duk dengar kisah Nabi cerita. Orang muflih ni di akhirat nanti macam mana? Dia tak ada dosa sangat, dia banyak pahala. Main di padang mahsyar nanti ada kawan ni main kat dia, weh hang curi kasut aku dulu, nah ambil pahala aku. Weh hang putih baik aku dulu, nah ambil pahala. Nah weh hang banyak dia kelim. Dosa tak banyak, pahala banyak. Dikabarkan dosanya habis belaka. Berat ke dosa? Kata Nabi, dicampurkan dalam neraka Allah Ta'ala. Allahu Akbar.
Sembang bab neraka ni kalau tak ada rasa di hati ni, wallahu a'lam lah. Ada saya teringat waktu saya duduk di Sabah, waktu tu saya sembang dengan seorang yatim di KK waktu tu. Dia pun tanya lah, Ustaz ni mai dari Semenanjung, Ustaz kenal tak Ustaz Dusuki tu? Dia tanya. Kata, saya kenal. Saya kuliah sekali dengan dia, sekarang ni master. Oh ya Ustaz, saya pelik dia tu Ustaz. Orang Sabah tu cakap. Dia tu cerita kubur Ustaz, macam pernah masuk kubur Ustaz. Orang Sabah pelik. Dia tu Ustaz cerita neraka Ustaz, macam pernah masuk keluar balik dia. Macam kami terasa Ustaz, sampai Ustaz. Macam dia tu dah masuk, keluar, cerita ke orang. Begitu Ustaz. Bagaimana dia ni Ustaz? Kita kata inilah keberkatan mengaji betul. Allah bagi faham sungguh. Boleh cerita sampai. Ni mai dari hati nurani sampai. Bukan sampai di mulut ya nak. Kita lah cakap di mulut, buat lain. Allahu Akbar. Sampai pelik dia apa? Berkata saya ni macam mau jumpa Ustaz Dusuki tu. Mau tanya lagi dia. Tak puas hati lagi. Pasal dia cerita tu dia kata, sebut kubur macam dia duduk seminggu keluar balik. Pasal kata himpitan dihimpit tu. Bagaimana tuan-tuan dia cerita? Kami sampai Ustaz. Macam fikir dia ni hidup balik ni. Dia hidup balik ni dia kata. Saya kata Allahu Akbar. Itu baru sikit lah tuan-tuan nak. Hak hidup cerita. Kalau betul Allah bagi jenis mati hidup. Tak tahulah. Tapi ada orang, dia pun Ustaz sakaratul maut. Pasal dia pakai serban tu kain kapan. Serban dia tu kain kapan. Tu dia bapak nala macam ni. Dia buat Ustaz sakaratul maut, mata jegi. Dalam poster dia mata dia jegi macam malaikat tu. Tapi nama je lah. Adakah dia tak mati? Mati juga. Nama buh belakang. Buh nama kawan-kawan kita kan. Rainbow. Kan? Rempit. Biasa pun nama. Nah. Azat Rainbow lah kan. Kami duduk melawak dengan dia. Hang nama Rainbow. Tapi tak gagah mana pun. Duduk melawak dengan dia lah. Subhanallah. Dan disebutkan sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia akan mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang ia kehendaki, yang dikehendakinya. Nah ikut Allah Ta'ala, yang pertama syirik ni Allah tak ampun dah dosa nak kalau mati tak tobat. Yang kedua dalam ayat ni sebut Allah Ta'ala ni boleh ampun dosa selain syirik jika dia nak. Dia nak ampun lah nak. Sebab tu jangan kita belagak. Dia kata lah, aku takat dosa bukan syirik pun, ampun. Kalau Allah tak ampun no, dosa. Jangan buat pasal. Maksudnya, kita sentiasa mengharapkan Allah. Harap ni, bukan harap buat baik ya nak. Harap minta ampun pun kena ada harap. Kita kata, aku ya Allah, aku terima amalan, tak ampun dosa. Duk lawan aku tu, kita biar kalau boleh, dalam rasa kita duk buat baik kat ni, sambil-sambil tu, minta maaf. Buat baik kat dia, minta maaf. Buat baik, minta maaf. Maksud dia, biar seiring, sejalan. Biar kalau boleh, tambah pahala ni, dalam masa bersih, takut dosa ni, bersih. Kita tahu, kita sebut dah kan. Buat amalan ni Allah boleh ampun. Buat amalan ni Allah boleh ampun. Tapi dosa syirik, bukan kerana amalan, kecuali taubat benar ke Allah Ta'ala, baru dia terima. Banyak dah kita dah buat syirik ke Allah dah ni. Banyak. Ya Allah. Syirik bermula di dalam rumah. Bang nak tambah ha? Dah. Takut. Takut pada manusia. Contoh lah kan. Abang dengar kata duk kenen belah-belah benda baru duk pergi kerap tu. Jumpa seorang. Nak ada. Macam mana ada kat kawan lain tu sembang tu. Aku pergi syok tang tu ada orang kenal. Bila bini tempat jadi ke? Dah tak dia lawa. Cik takut tu. Dah maksud dia jangan sampai ada perkataan takut tu kerana dia. Kita cuma kata
Andai rezeki Allah, Allah tetap, yang tu tak payah fikir dah pasal rezeki. Tapi saya ni banyaklah kerap duk kena dengan rakan-rakan lain. Bang kata ustaz ni syirik bermula dalam rumah. Saya kata bukan syirik. Cuma belum diterima. Belum lagi dikurniakan oleh Allah. Tu kerja Allah Ta'ala belakalah. Kita pun tak fikir benda tu. Kalau fikir sangat pun mati dulu. Biar pilah. Kalau dia nak bagi tak bagi sudah. Kerja dia belaka. Tu pegang sungguh. Tu kita itikad elok-elok dah. Kalau Allah kata A lah. Kalau kata B lah. Dan kata Allah Ta'ala dalam ayat yang lainnya. Allah berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna syirka la zulmun azim. Ni kisah yang saya baca tadi. Luqmanul Hakim ni dikatakan pada anak dia, sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu itu adalah satu kezaliman, dosa yang amat besar. Zalim ni maksud dia apa? Tidak adil. Lawan zalim adil lah nak. Hang zalim tak? Hang adil tak? Zalim tak? Adil tak? Zalim ni bukan zalim dengan manusia. Zalim dengan tukang cipta manusia, Allah Ta'ala. Kita ni dengan manusia pun tidak boleh menzalimi. Tambah-tambah dengan Allah Ta'ala ni jangan sampai zalim. Mati kelak nanti tuan-tuan, Allah tak terima. Makhluk yang lain semua tak terima. Kalau Allah tak terima, termasuklah saat mana masuk dalam kubur tak terima, malaikat dalam kubur tak suka, masuk di padang mahsyar tak suka, sampai mana? Sampai dalam neraka pun dia ni memang tak suka terus. Pasal dia di atas dunia ni dia tak suka dengan Allah, dia tak hormat Allah, dia tak percaya ke Allah, dia tak yakin dengan Allah, dia pergi yakin lebih pada makhluk yang lain. Lah ni banyak dah nak. Takut sungguh lah mai COVID hari ni, banyak orang takut dengan rezeki Allah. Duduk tengah-tengah takut kerajaan umum. Mujok lah dia tu naik Perdana Menteri. Kalau dia tak naik tak tu lah. Mapuh pergi dia kata, kalau tak naik tak tu lah nak makan apa. Allahu Akbar. Jangan buat pasal lah. Hang duk kalut dengan naratus dia bagi, hang puji dia melambung. Hang tak ingat umur sampai 60 hak dia bagi tu, tak ingat langsung. Naratus baru tu jaja tak ada. Kalau boleh kerajaan jangan tukar kekal tak apa. Pasal apa kita tanya ni? Ustaz, hak dulu tak boleh apa langsung. Hak lah ni boleh nak ratus. Boleh lagi. Baik sungguh. Kalau tak ada dia tak tu lah. Dia kata, mapuh pergi kat hang lah. Taat sungguh lah. Kita kata Alhamdulillah. Dapat Alhamdulillah. Tak dapat pun Alhamdulillah. Rezeki Allah Ta'ala ni, Allah bagi berbeza-beza. Ada orang dapat melalui kerajaan. Ada orang dapat melalui orang ni. Ada orang ni. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang nak bagi ni bukan nanti dia tu kaya, orang miskin pun bagi. Banyaklah saya dah jumpa kan, banyak duk dengar sembang dengan banyak-banyak orang yang banyak buka sekolah, yang buat ma'had dan sebagainya. Orang kaya bukan tak bagi. Tapi banyak lagi orang miskin yang berhajat nak buat kebajikan. Hak kaya ni banyak ya. Main jumpa Ustaz punya ma'had ni nak buat berapa kayaknya 1 juta. InsyaAllah kalau saya ni tengah duk tunggu ni, mereka kata saya menang buat tu kat 5 juta, ingat juta ni bagi muhung kelam tunggu tu ya. Saya pernah kena kali, aku duk tengok duk muka dia hari-hari teringat. Turun tangga masjid, Ustaz duk Sabah, Ustaz tu duk cari dana, duk buat tabung mata-mata tak cukup banyak-banyak. Cara tak cukup banyak mana? Tak cukup memang mati ya no. Ingat dia bagi seketui itu, orang duduk kenyang terus, dah lapak balik. Dia kata kalau Ustaz sanggup tunggu saya, dah lah nak bagi habuat nanti berapa juta tak tahu lagi dah. Duk kata duk dengar juta banyak. Juta ria dah abang dia jumpa hari-hari duk lagu tu. Sampai saya tak tegak dia lah, dia pun malu nak tegak saya lah. Belagak ngak itu. Saya ni Ustaz pas-pas berhenti kerja, rezeki. Orang tu bagi tahu saya punya kerja dulu bagus lah. Hak ni dapat dengan ganjaran. Dekat banyak ke? Banyak apa? Jumpa hari-hari. Saya tu imam, dia duduk belakang. Kata apa pun tak. Kata manusia tu. Manusia ni dia boleh cakap lagu tu sahaja. Tapi Allah Ta'ala ni, Allah tak pernah tipu kita. Kalau ikut manusia, saya teringat sungguh. Kata Tok Haji Yusof kata, kita ni kalau mengharap manusia, akhirat nanti kecewa. Pasal kita ada Allah, pasal apa harap dia.
Manusia nanti hak kita harap atas dunia ni, dia pun duk harap ke Allah, ke akhirat nanti. Kita cari dia, weh Mak Kasim. Kan? Hangat dulu aku duk harap ke hang. Minta maaf aku pun kalut ni. Dia tak, kalut juga. Kau pinggan dia kali. Kalau harap ke Allah Ta'ala, maka di akhirat nanti akan jadi golongan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Allah. Seronok nak tengok orang yang tenang. Atas dunia kita tengok orang tu tenang pun kita seronok. Tengok dia ni duduk tepi tasik seorang-seorang, tenang. Contoh kan. Nampak tenang, kita pun kadang-kadang nak pergi tegur dia. Mat, nampak siapa ni tenang, nampak tepi tasik. Dia kata, alhamdulillah aku main setiap petang, main duduk tani kayuh-kayuh, main rehat tepi tasik, rehat tepi tasik. Rasa tenang. Atas dunia tenang pun orang ni cemburu. Dia ni siapa tenang sangat ni. Aku nak bagi dia serabut lah. Akhirat nanti tenang, tak ada siapa kacau. Tenang terus sampai bila-bila. Nak masuk dalam syurga ni disebutkan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Atas dunia ni ibu-ibu sibuk banyak-banyak dengan majlis yang dikatakan taman-taman syurga macam ni. Moga sampai mayat kita pun nanti habis pun dalam keadaan duk ngaji ke, duk tengah buat ibadat semayang ke, tengah duk sibuk cari ilmu ke, biar kalau mati berhujung macam ni, biar akhirat nanti Allah letak betul yang syurga yang hakiki dia. Dah dunia ni taman-taman syurga. Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Akhirat nanti biar syurga yang kita dambakan itu kekal langsung masuk tengok tu. Macam mana orang duk cerita kat kita kan, hang tak pernah try ke cerita Mustang. Orang duk cerita. Ustaz rasa cerita apa dah? Orang duk main tanya pula. Saya kata dalam duk rasa cerita, hari ni main naik motor. Apa cerai berkata. Nah, nak bang saya bukan hebat pun, ada hari saya naik motor, ada hari nak kereta buruk, hari nak kereta elok sikit, gitu lah. Main orang tanya Ustaz ni nampak sakan ni kereta apa dah Ustaz rasa? Kalau Ustaz pernah rasa Mustang, Ustaz main jumpa saya cerita boleh tak? Saya kata tak tahu siapa nak bagi saya try, tak tahu. Pasal kita rasa apa? Orang sebut kata mus, duduk atas mus. Ya Allah, syoknya. Orang sebut kata kereta ni, duduk atas ni. Ya Allah, syoknya. Macam tu kita tak pernah tahu. Duduk baru syok. Tu bukan hak kita, hak orang. Kita seronok dah. Andai kata syurga tu milik kita, Allahu Akbar. Waktu tu tak ada syirik, tak ada riak, tak ada dah. Seronok. Semua jumpa bahagia. Tak ada dengki, hasad, tak ada dah. Dunia ni ya tempat kita nak dendam, tempat kita nak benci, tempat kita nak meluat kat dia tu, meluat tu ada di mulut. Masuk dalam syurga ni, hak meluat tu hang masuk ke? Aku masuk ke? Okay, clear, kita elok dah, elok. Dah dunia ni bergaduh sana sini ni, nak yang ni, jumpa dalam syurga nanti, selesai, tak ada apa. Tapi kalau jumpa dalam neraka nanti pakai tuduh hangku. Hang macam biasa aku neraka, hang lah. Dulu hang kata aku bid'ah, hang kata bid'ah juga. Bid'ah. Hak kata bid'ah tu neraka dulu pada buat bid'ah. Jangan buat pasal lah kita ni nak hukum orang atas dunia ni tak layak, bukan milik kita nak hukum. Allah Ta'ala saja yang boleh hukum. Dan kita tengok lagi firman Allah Ta'ala dalam ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pastilah Allah Ta'ala akan mengharamkan baginya memasuki syurga Allah, dan tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nak haram syurga bagi dia. Kita ni di rumah bubuh, rumahku syurgaku, akhirat haram syurga bagi hang. Kan? Buat beli poster besar-besar pelekat depan pintu, rumahku syurgaku. Dalam akhirat nanti ke akhirat ni, syurgaku haram, neraka ku halal. Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita tak maulah benda tu. Tak ada benda lain lah. Kita ni duk jalan-jalan atas dunia ni, ada orang dia jalan takat 20, Allah ambil nyawa. Jalan takat 30, Allah ambil nyawa. 40 ambil nyawa. 50. Beza umur belaka. Apa dalil beza dia? Ada yang duduk umur satu kelas dengan kita dulu, lah ni Allah ambil nyawa. Apa orang dah Allah ambil dah. Pasangan hidup Allah ambil banyak mana. Nak abang kata Allah Ta'ala ambil nyawa ni bila-bila dia ambil. Tak apalah atas dunia ni dia ambil. Cuma kita nak tahu apa matlamat hidup kita. Matlamat hidup kita tidak ada yang lain, yakni nak dapat redha Allah, mardatillah, keredaan dari Allah.
Syurga tu duduk balik belakang redha tu, boleh redha langsung, syurga tu dia bagi lagu tu saja nak. Boleh Allah suka. Kita ni kalau suka kat dia, nak ambil kunci wah. Kan? Mai kawan tu naik kereta sakan ni duk baik dengan kita. Saya pernah kali tu kawan tu baru beli kenderaan pun. Ajak duk belek kata elok nak. Ambil wak kunci asal. Lah, baik sangat bagi pula. Tak apa. Hak jenis baik. Hak jenis jahat jangan duk pegang sangat lah. Pergi. Baru sangat ni. Allah. Tu manusia kita boleh nilai dah nak. Manusia ni kalau dia tak kira orang kita, dia suka orang kita, percaya kat kita, ambil je nak. Han nak pakai. Oh, main balik. Han nak try. Han nak duduk. Han nak rasa, ambil. Tapi main kalau kita marah. Kita kalau suka, hari pengantin kan, hari menuri, suap menyuap pun, suka. Kan? Waktu tu tengah suka. Lama-lama luka. Luka tu dia ada. Jangan suap niri lah. Ambil kat dapur niri. Daya tu gatai galak kan. Ambil niri. Nak ayak pancuh niri. Ada tu 3 in 1. Susu Al-Faiz. Kan? Susu Faiz. Ambil pancuh niri. Waktu tu tengah luka nak. Waktu suka ni suap. Sama dengan anak pun. Anak kecil-kecil kita suka. Dia suap nak. Besar suap niri. Besar dah. Kita duk ada geram tu. Hang ni kecil-kecil tu kalau aku tak tikam tak apa. Punya dulu sayang tu kecil-kecil tu dah belai. Mai besar, oh saya mula duk rasa. Allah duk bagi kan. Umur duk naik. Masa dia duk pasti pun gagak, dia main 1 2 dia mula cerdik banyak. Kita tanya kau ni dia jawab kau ni. Kadang-kadang dia jawab macam kawan dia tak tahan tu. Kan? Kalut lah. Kalut lah kita kata dia ni tak lagi apa. Kecil ke? Dia pandai kata kita kata dia mayang ni. Mayang lah. Ingat tipu lah. Ingat tipu lah. Dia buat jangan kawan dia sembang. Mak dia sembang pun dia kata, ni, makan basuh pinggan. Orang yang tak tiup basuh lah. Kadang-kadang kata, ya Allah ni, Allah dah uji. Celah-celah tu tengok kecil, kata kecil ni, han jangan duk jadi macam tu. Kita pesan saja. Han jangan duk jadi macam abang. Han jangan duk jadi macam kakak. Pelik perangai dia. Cik, orang tu baik dia. Besok lusa dia darah lagi pada kawan tu, kita kata silap kalau aku tahu aku lenyek saja. Tu kata kita ni. Nah. Waktu suka ni, taik basuh tak? Cuci lah. Besar nanti basuh niri, cerok niri. Masih besar dah. Tapi Allah Ta'ala ni kalau dia redha kat kita tuan-tuan, capai matlamat redha yang Allah nak. Kita buat dah dunia ni, kata Tok Guru, kalau Allah larang ni, tinggal sungguh. Hak Allah Ta'ala suka, buat sungguh maksud dia. Tu baru dapat nak pergi kunci redha tu, kena ada 2 tu nah. Hak Allah larang ni, tinggal sungguh. Tak mau sungguh. Ajak tinggal. Hak Allah suruh ni, buat sungguh. Jangan tinggal pula dah. Habis kot tu. Hari ni kita ni, hak Allah Ta'ala suruh, kita duk pelan tinggal. Hak Allah Ta'ala larang, duk pelan ikut pula dah. La ilaha illallah. Allah Ta'ala larang banyak benda, kita duk pergi buat. Allah Ta'ala larang. Subhanallah. Nah, maka di antara 3 ayat yang disebutkan ini, maka disebutkan Allah Ta'ala ni tak suka, Allah tak ampun dosa, Allah tak akan ampunkan dosanya, dan Allah Ta'ala haramkan syurga, Allah Ta'ala tempatkan dia neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian pada malam ni saya rasa cukuplah sekadar tu dahulu. Kita semua ni mudah-mudahannya apa benda yang disebutkan, saya teringat satu perkara. Kita bab syirik lah, saya boleh sentuh dalam bab syirik pada Allah Ta'ala ni. Kita ni kadang-kadang sekali-sekali terlepas no? Syirik ke Allah, kita tak perasan. Cara kita buat tu, saya ambil mudah ya. Waktu semayang 7, kita tak buat hak 7 tu nah. Buat apa? Kita kalut melayan orang, kita kalut duk buat kerja sendiri, kita kalut belaka-belaka. Bukan hari itu saja, selalu. Kalau hari itu saja kita cerita bab lain lah. Ni kira dia ni kalau waktu semayang mesti ada kerja dia nak buat. Tapi luar pada semayang saja, dia baru nak cari. Nak habis waktu baru cari. Maksudnya apa? Dalam bahasa mudah dia, Allah sabak-sat. Hang tak penting sangat. Ni penting dulu. Bahasa kasar dia lagu tu kan. Allah tak ada apa sangat. Ni kawan lama ni. Kawan lama apa hari-hari kawan lama duk main nak layan dia. Allah tak. Jaga-jaga.
Bahasa mudah lagu tu kita katakan Allah Ta'ala panggil, kita tak pergi dulu. Bukan jarang-jarang, kerak. Kita tak katalah dan. Bahasa mudah dia, Allah tak apa nak penting Allah ni tak apa, ujung-ujung tak apa nak. Tapi kawan-kawan ni saya berasa hati payah. Ada kira payah dengan kawan. Payah mak mentua mai ni, mak mentua hari mai pula. Mak mentua mai time maghrib. Mak mentua mai time maghrib. Buat ke mana? Abang mak mentua, jom pergi sekali. Senang. Ajak pergi sekali terus. Mula kita nak buat seorang, nak pergi seorang, nak buat pelik. Mak, saya kita sambung sembang boleh? Kita pergi mayang dulu jemaah. Lepas tu kita kena kuliah dulu. Lepas isyak balik, kita sambung sembang sampai pagi. Mak kata clear menantu lagu ni contoh kan. Ni dak dengan menantu-menantu hanyut dengan mak mentua kali. Maghrib ke apa? 8 suku. Ngam-ngam nak isyak. Minit 2. Syuk masuk isyak. Dan dia bagi salam. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tu banyak kita buat silap nah. Jadi tak ada cara yang lain lah. Saya ambil 3 pandangan kata ulama dalam nak ubah sikap kita ni. Ada yang pertamanya berubah dengan cara paksa. Kita kena paksa juga, jangan duk syirik ke Allah. Maksud dia, kalau kita berasa mulut kita rajin duk kata orang ni hebat, kena paksa tinggalkan perkataan itu. Kena paksa. Orang ni dahsyat, orang ni kaya, orang ni kuat, orang ni power, orang awak hang bangga dengan orang ni, hang tak bangga dengan Allah ke? Allah lain ah. Dia kira Allah lain ah. Tak boleh lah Allah Ta'ala kena letak hak pertama baru kawan ni. Dah aku tak ada. Allah tak tepi tu. Aku nak kira dia dulu. Dia ni ya kira dia tolong aku lama ni. Aku kerja dengan dia 40 tahun. Makan pencing dengan dia ya. Dia ni kalau tak ada aku tak tahu lah hidup keluarga aku tak kaya banglo macam ni lah. La ilaha illallah. Lupa ke Allah. Kena paksa belajar diri ni. Jangan duk lebihkan. Jangan menduakan. Jangan menyamakan. Jangan kena paksa diri ni. Yang kedua peringkat dia main biasa. Biasa ni lagu mana nak? Sama macam buat ibadat juga. Nak bangun mayang tahajud, kalau tak paksa tak tahajud tu. Kan? Handphone duk kunci guna handphone. Handphone tak kat telinga. Kita dia pejam dengan kita pejam balik. Kan? Terak banyak dah jadi. 10 kali buat bila snooze ulang kan. Dia bunyi pula tin kita tu dia kita balik. Jam tu muzik hilang, muzik kita timbul. Muzik kita pula. Sekejap dia bunyi balik. Kita muzik dah slow. Muzik dia pajam, muzik kita keluar. Tu kata, jangan kalau kita passion tu jangan tak tepi telinga, tak ujung kaki. Bunyi duk ingat bunyi bomba ke apa, terbakar ke apa kan. Bunyi lagu tu, dia nak bangkit, nak pegang. 5 suku. Dia jaga. Nak kan ni tak ada tengok jam. Dia dengar, dia cari mana tempat betul. Senyap dengan dia senyap. Mau gambar tak bunyi kawan tu lagi, dengan dia qalu kelam terus. Sampai pukul 7.30, pukul 8 boleh pergi. Kena paksa. Paksa ni macam mana nak bangun subuh, kena ada usaha, kena paksa kunci jam. Jam tak mau kunci, belagak kami, tak apa. Aku jarang tak kena. Hari tu Allah bagi terlajak ke 10. Tak ada siapa kacau dia. Hak kawan-kawan dia rasa demam ku. Demam apa lena? Kan? Bukan demam. Duk lena. Selimut pagi tu hujan pula. Kawan dia main kuliah subuh. Kan? Dia tak main mak jah kita. Demam ku. Malam nampak sesemua. Kan sesemua pergi tengok. Ketuk-ketuk bangkit-bangkit duk gini. Kenapa dah? Belah tengah. Tu dia tengah hari. Bangkit makan tengah hari terus. Subhanallah. Peringkat kedua ni biasa. Biasa dia ni tak mau syirik ke Allah. Maksud dia kalau sebut hebatnya manusia, dia biasa melebihkan Allah. Biasa melebihkan Allah. Ni kena ajak diri kita nak. Nak bangun pukul 4. Ada orang dia biasa dah. Habis mayang waktu, biasa mayang qabliyah ba'diyah. Habis mayang waktu, dia ada mayang ba'diyah. Habis nak tidur malam, dia ada witir dia. Maksudnya, ni dah biasa. Kalau kita tak biasa, kena ambil hak pertama, paksa. Quran ni kalau tak biasa kena paksa. Pegang juga macam mana cara pegang tu dia. Meluat terang mana apa? Aduh tak terus paksa. Dia nak main biasa tu kena paksa nah. Macam mana orang dulu tak pakai tudung, kita paksa pakai tudung, pula rumah pakai tudung. Lama-lama dah biasa nak keluar pakai tudung. Nak keluar minta lebih. Budak-budak kan. Dah reti biasa lagu tu. Yang ketiga dia main peringkat rasa kemanisan dia. Allah, hak ni hebat nah para nabi dapat rasa. Nah,
Allah Ta'ala saja duk adalah hati, tak ada makhluk langsung. Duit ringgit pun mereka tak peduli. Nah, saya nak bak kat Ibu Ayah ni. Waktu saya ziarah Tok Guru Yusof baru ni, dengan seorang ustaz dari Kuala Lumpur tu, dia main dengan hajat dia, minta doa. Tok Guru doa lah. Ada matlamat sikit, duk hajat nak buat pondok tahfiz 6 hektar, tanah di Ulu Beranam. Tok Guru doa, Tok Guru doa. Alhamdulillah, Tok Guru kata. Tok Guru tanya berapa harga beli 6 hektar, lebih kurang 250,000. Minta kurang tuan tanah, dapat 190,000. Tok Guru kata Allahu Akbar. Mulia hati tuan tanah, bagi kurang pas 60,000. No? Tak apalah, satu bak. Orang lain pakat nak 2,5, tak bagi. Nak bagi ke ustaz juga, tuan tanah tu. Orang lain kata tak apa, kami tak lebih sikit. Dah. Saya dah bagi ke ustaz beli. Ustaz tu bayang tak habis lagi. Cerita kat tu tanya, ustaz bayang macam mana urusan duk naik tanah, duk naik parah tiang, duk lagi ustaz. Tok Guru 2 minggu lagi tempoh nak kena settle hutang hak tanah ni. Tok Guru kata insya-Allah ada. Tok Guru kira-kira 190 bahagi dengan 6 lebih kurang 30,000 lebih lagu tu lah. 30,000 lah cincai dia. Kalau 180 dapat ni dapat lebih kurang 30,000. Tok Guru kira lebih kurang 30,000 satu ekar. Akhir hujung duk sembang tu, Tok Guru kata kat ustaz ni, ustaz, ana nak setengah hektar boleh tak? Dalam 6 tu nak setengah. Nak sikit lah. Ustaz tanya dia nak buat apa Tok Guru? Tok Guru kata, ni nak buat habuan saya. Kita duk faham Tok Guru nak buat pondok tang tu, piduk tang tu, kan? Tak, Tok Guru kata, doa hak ana doa tadi ni habuan ustaz-ustaz belaka, dia kata. Maksudnya doa yang didoakan untuk orang yang dapat doa. Saya doa kat ibu dapat tak? Tok Guru kata, hak ni habuan saya. Saya nak setengah ekar. Dia pergi masuk bilik dia, duk settle buat kerja apa, sambil tu sembang dengan cucu dia, dengan menantu dia. Menantu kata, Tok Guru memang lagu ni. Orang mai ada hajat, bukan orang yang mai tu bagi kat dia banyak, dia pula bagi balik pada orang yang mai hajat. Dia buat keluar dalam plastik hijau, plastik hak orang nak beli cucuk kuih bagi tu, duk tebal lagu tu, 15,000 duk ada atas meja. Nantu dia kata, jangan tanya Tok Guru mai lagi, jangan duk tanya pasal apa bagi, pasal apa banyak sangat, pasal apa. Jangan, Tok Guru bagi, diam ya. Maksud dia terima. Tok Guru kata, hak ni dia kata bukan hak saya. Hak Allah Ta'ala belaka, dia simpan sat dalam rumah ni, dia suruh tubik balik. Allahu Akbar. Hak bukan hak saya, hak dalam rumah ni bukan hak saya belaka. Dia kata hak pas saya, hak saya ni hak mana? Hak saya tak atas meja, hak saya bagi ni hak saya sebenarnya. Kalau saya taruh ni hak Allah. Hak Allah nak ambil balik, berebut habis nak pinak nanti. Hak ni bukan hak saya, hak duduk dalam paket ke, hak duduk dalam dompet ke, hak duduk dalam kereta ke, hak duduk dalam bank ke, bukan hak kita, hak Allah. Allah tumpang sat. Allah tengok cara tumpang ni hang cerdik dah. Kalau hang guna pi ke akhirat, cantik hang. Kalau hang tumpang pakai seronok dunia, pakai habis gitu ya, punah. Kita duk nampak, kita pi tu jumpa Tok Guru ni, nah Tok Guru salam 1,000, 2,000. Dak, Tok Guru buat kelak 15,000 bagi kat ustaz ni. Dia kata moga ada manfaat. Saya kata kat ustaz ni, dalam 6 hektar tanah ustaz duk pulun ni, setengah hektar ni tanah yang penuh dengan keberkatan, duit wakaf dari ulama yang takutkan Allah Ta'ala Allah. Terasa kita nak, bila Tok Guru boleh buat keluar, dia kata bukan hak dia. Maksud dia dah rasa manis dah. Rasa manis tu nak. Kita tak ada manis lagi. Kan 15,000 ni boleh buat modal. Lah musim Covid ni depa duk kata jual-jual buka kedai tepi jalan Sik Lemak. 15,000 kedai naik dengan dapur mau siap. Elok juga. Tepi jalan tu tak ada tepi buat tepi. Contohlah 15,000 ni kalau aku labur untung, kalau aku masuk saham, ambil saham cara saham kan 15,000 buh saham balik pula. Tapi Tok Guru ni tak ada rasa tu, ada dah manis. Ambil lah. Dia kata haklah kali saya dah telengap ke telinga ni dekat depan mata saya. Dia kata tak tahulah, dia kata saya ni tak tahu apa hari lagi duk tinggal atas dunia ni. Allahu Akbar. Hak paling saya juga takut dia sebut ulama hak ada hari ni Ibu Ayah,
Tinggal ulama hak serapih nah. Hak ulama betul ulama ni Allah ambil banyak dah. Tinggal serapih hujung-hujung lah ni. Hak sebut tu ulama tu. Dia sendiri kata hak ada lah ni kira serapih. Kalau kita kata hujung-hujung kerak lah tinggal ulama. Hak ulama ni Allah ambil belakang dah. Dua cara Allah angkat ilmu. Yang pertama mati ulama. Yang kedua, kita ada ilmu, kita tak beramal dengan ilmu tu. Allah ambil balik ilmu tu. Banyak ibu mengaji tiap-tiap malam mengaji. Berapa banyak hak jadi amalan kekal. Hak tak jadi Allah ambil balik. Lepas tu kita main ustaz ni pula, kita dengar. Lah macam pernah dengar. Oh yalah kita beza dengan yang kita sebut. Contoh saya sebut. Mayang witir tak tinggal tiap malam. Kita faham. Ya aku buat. Nah, kita tak, maksudnya ilmu tu dah ada kita. Kita duk ramai. Kita kata baca Quran jangan tinggal. Kita pun anggap aku buat. Maksud duk ada. Tapi bila kita kata cuba zikir tak lebih dan selawat kat Nabi. Jangan kurang daripada 1000. Macam mana dengar? Saya tak buat, Allah ambil balik lah. Kita jadilah benda ni macam mana dengar. Memang begitu kata tu guru kata. Ilmu ni Allah boleh ambil bila kita tinggal dia. Ngaji 40 tahun pun tu. Kadang-kadang ngaji 40 tahun duk lagu tu perangai dia. Duk mengata ke orang. Mulut duk caci orang. Pakaian tak tutup aurat. Ngaji lama. Tapi duk tak tahu nak tahu. Duk kata kadang-kadang bengong kata. Ngaji kuih lama. Ingat kuih elok. Ngaji kuih teruk. Kuih lawan Islam. Kuih akhlak teruk. Akhlak ni penting nak. Kita nak didik akhlak je maklum lah. Sebab tu kalau ibu-ibu ingat. Kita tengok cermin kan. Nabi ajak kita. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nak elokkan pandangan kita ni kan. Dan elokkan juga akhlak. Dalam masa kita buat amal ni. Akhlak kita nak minta elok. Kita banyak mayang-mayang seokok. Kan? Saya teringat sungguh. Tok Guru yang mengajar tadi juga dia sebut. Dengan daripada Tok Guru dia. Tok Guru Haji Hitam dia sebut. Waktu mengajar kitab Aqidatun Najin. Dia kata Nabi ni. Amanahnya Nabi sifat dia sebut. Sifat siddiq amanah. Amanah Nabi ni macam mana? Nabi hanya melakukan yang wajib dan yang sunat. Nabi tidak melakukan yang makruh. Nabi tidak melakukan yang haram. Harus ni memang lagu tu lah. Nak sedia dia lagu tu lah. Buat tak buat macam tak ada apa lagu tu lah. Dua Nabi tak buat. Makruh dengan haram. Kata Tok Guru Hitam ni kata. Almarhum. Dia kata. Siapa-siapa yang dia buat benda yang Nabi tak buat. Maksudnya makruh Nabi tak buat. Dia pergi buat. Khianat pada Nabi. Allah. Kan orang dalil orang isyak kan. Yang tak isyak dia kata haram. Yang isyak kata makruh. Alah makruh ya Ustaz. Ustaz sembak kalut lah makruh je. Ya makruh je memang okey. Tapi Nabi tak buat makruh. Kata tu guru ni kata. Siapa buat hak Nabi tak buat ni. Khianat pada Nabi. Makruh pun. Allah dengar lagu tu. Banyak benda makruh kita dah buat no. Nabi tak buat benda-benda lagu ni. Bahasa Nabi jaga sungguh. Makruh ni dia dekat dengan haram ya. Duk seronok makruh. Pergi ke haram tu. Nak jadi banyak dunia anak kita ni. Mudah-mudahan lah. Pesan untuk saya terutamanya. Untuk ibu bayah mudah-mudahan ada manfaatnya. Dapat ambil manfaatnya. Mudah-mudahan yang baik itu semua daripada Allah. Yang lemah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doalah kita semua ni. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita dunia dan akhirat. Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala yang banyak ni. Allah Ta'ala bagi kita di akhirat nanti. Dunia tak dapat tengok Nabi. Akhirat nak tengok wajah Nabi. Nah, dunia ni kita duk harap syurga. Moga akhirat nanti syurga tu dapat sungguh lah kat kita. Nah. Hak kita dah buat amal-amal ni. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kat kita. Bagi baik-baik kita ni dapat belakang. Kalau kita buat silap atas dunia ni, kita minta satu, ya Allah kau teruslah terima taubat. Kalau Allah kita tak taubat ni, kita minta Allah Ta'ala gerakkan hati untuk taubat. Taubat ni kena gerak, tak taubat. Itu urusan banyak kat kita ni. Nak jadi umat Nabi yang mulia ni, hamba yang mulia, yang tak banyak dosa. Maksud kita buat dosa lah, tapi kita minta ampun sedia. Minta ampun sedia, tak tinggal. Mulut ni duduk saja-saja, tak tahu buat apa. Istighfar, astagfirullah. Tak boleh nak buat apa saja, duduk saja-saja zikir. Zikir hak penting juga. Nak mati, la ilaha illallah. Waktu hidup bagi banyak sebut la ilaha illallah. Nah, ada orang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni,
Diceritakan seorang Arab, dia duk rajin baca Quran. Satu hari nak kena masuk hospital, nak kena operation. Sakit, takut. Habaq kat doktor, tolong jangan operate lagi. Biar saya baca Quran, nanti doktor cucuklah bius. Dia khabarkan orang yang lazim waktu dia sedang dia baca Quran. Dia ceritakan saat proses operation dia itu, mulutnya lancar dengan bacaan Al-Quran. Lazimnya itu menjadikan lancar saat dia tak sedar diri. Kita nak biar lazim kita atas dunia ni duk sebut La ilaha illallah. Moga mati orang bisik sekali je kita sambut tu. Jangan berat-berat lah nak seksa nanti. Seksa tak boleh mengucap seksa kita. Kelang kabut bukan takat kita nak. Orang keliling kalut. Weh tak boleh sebut siapa ni, gagak ni, siapa ni. Mudah-mudahan biar gembiranya kita dengan urusan kita, yang tinggalkan kita pun rasa tenang tinggal kita. Ada setengah orang, Ustaz macam mana mak saya hari tu, tak kami duk sebut-sebut tak boleh, risau. Kita doa lah. Nak doa pada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala bagi peluang pada kita ni yang baik-baik sampailah Allah ambil nyawa kita. Syarat dia mesti ikut perintah Allah bagi elok lah nah. Perintah Allah Ta'ala ni ikut bagi baik. Allah Ta'ala larang ni jangan duk cubalah. Seeloknya berlatih tinggal. Kita pun nak tinggal dunia ni nak. Dunia ni nak tinggal belakang. Saya pun tinggal dunia ni, ibu-ibu pun tinggal dunia ni, ayah pun tinggal belakang. Hak kekal tu hak kita bawa bekal kita tu. Hak sedekah jariah. Tok guru tu sedekah hari tu 15,000. Kita salam dia RM5. Kan? Kita salam dia RM10. Kita salam dia 50, kita salam 100. Bom 15 ringgit ke 15,000 dia bagi. Pasal dia tahu hak ni yang aku nak nanti nak jumpa balik. Kita nak jumpa balik RM1 aku jumpa balik. Hak 50 tak mau jumpa dah. Tu yang lepak RM1 dua. Subhanallah. Jadi insya-Allah nanti di luar sana adalah sikit saya bawa barang-barang yang berhajat. Adalah sedikit antaranya ikan bilis yang saya bawa dari Sabah lah. Tak banyak saya buat, dah sempat 7 bungkus ya. Naik motor padan lah nak. Tu pun lu fikir kalau jatuh rebah atas jalan. Rebah atas jalan kan. Adalah sikit tu, atau adalah ubat mata, stokin, minyak angin zaitun tu, insya-Allah lah ada serba sikit. Jadi kita ingat satu bendanya, hari ni mungkin ada orang yang berhajat, kita tunaikan hajat dia walaupun RM1 dua. InsyaAllah sampai tu masa hajat kita ni akan dibantu oleh orang lain pula. Saya teringat satu hari kan, Allah tunjuk waktu kita tolong orang tang ni, saat lagi orang tolong kita tang ni, ada jalan dia semua Allah tolong belakang. Jadi insya-Allah lah. Cukup sekadar tu dahulu, minta maaf banyak-banyak. Tadi nak berhenti awal, meleret, jadi malam juga. Saya dah ingat berhenti awal ni lega, boleh balik awal. Dia tengok berhenti lambat juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.